Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi bersama di dalam program Influencer at Japan, yang mana pada kali ini kita bersiaran di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini berkaitan dengan anak pulau, cabaran anak pulau, di mana program pada hari ini kita bermula di gugusan Kepulauan Tumpat yang dipercayai adalah satu gugusan kepulauan yang paling banyak yang terdapat di negeri Kelantan. Untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan panel jemputan kita khas, iaitu pengerusi kawasan rukun tetangga gugusan Kepulauan Tumpat, yang juga selaku yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Pulau Beluru, Encik Rosdi Razali. Sama-sama kita ikuti ulasan kupasan cabaran anak pulau. Pada panel jemputan kita pada program Influencer at Japan pada kali ini, yang mana kita bersiaran di jeti Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru, gugusan Kepulauan Tumpat, dan bersama-sama kita pada hari ini adalah panel jemputan kita. Sebelum saya lebih lanjut, minta panel kita supaya menceritakan latar belakang dan pendakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Jabatan Penerangan Negeri Kelantan kerana pada hari ini menjemput saya sebagai ahli panel dalam program yang cukup istimewa lah pada saya, dan dipilih tempat saya untuk mengadakan satu program yang saya rasa cukup hebat, yakni program yang dinamakan Influencer at Japan. Japan ni adalah Jabatan Penerangan lah, saya dimaklumkan. Saya mewakili penduduk pulau lah, gugusan pulau, ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Seperti sedia maklum, saya nama penuh Kak Muhammad Rosdi bin Razali. Kalau Tumpat ni orang panggil RA 24. RA tu Rosdi Razali, 24 tu Tumpat. Okey. Jadi sayanya asalnya memang asal Pula lah. Untuk pengetahuan semua, saya ni memang asal Pula, anak jati Pula, dan juga dilahirkan di Pulau Beluru, dan juga sekolah di Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru. Sebelum meneruskan peringkat sekolah menengah di beberapa sekolah menengah lah di tanah daratan. So saya tak sebut lah sebab saya ada 2-3 sekolah. Jawatan saya di gugusan pulau ni banyak lah, sebab saya pun bila saya diberi sedikit kejayaan, saya terpanggil untuk balik berjasa lah kepada tanah air saya sendiri, dan juga saya banyak dibantu oleh jabatan-jabatan lah. Yang terbaru ni adalah Jabatan Penerangan Negeri Kelantan sendirilah. Okey, pertamanya jawatan saya di sini adalah pengurusi KRT gugusan yang diberi nama gugusan Kepulauan, di mana saya mengambil inisiatif bersama beberapa orang-orang kapal, orang kuat, dan juga bersama dengan warga kerja sekolah lah Pulau Beluru SKPB untuk menubuhkan satu KRT yang diberi nama gugusan Kepulauan. Yang ni baru ditubuhkan pada 2019, dan alhamdulillah, walaupun satu umur yang barulah KRT, tapi saya dah berjaya bersama dengan ejen jawatankuasa merangka beberapa program untuk menyantuni masyarakat gugusan pulau lah. Dan juga saya merupakan WDP PIBG Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru sendiri. Okey, dan untuk beberapa jawatan politik, saya adalah memegang beberapa jawatan, antaranya Ketua Pusat Mengundi Pulau Beluru sendiri, dan juga merupakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Tumpat sendirilah. Dan juga adalah beberapa NGO, Persatuan Mahasiswa Tumpat,
adalah. Ya. Berkaitan dengan latar belakang pula ni, kita sebenarnya terdapat kalau total semua kat lebih kurang dalam 25 buah pula lah, besar dengan kecil lah tu. Tapi yang berpenduduk adalah 14 buah pula. Dan juga yang berpenduduk ramai adalah juga dalam seperti yang ni saya boleh sebut seperti Pulau Tokeh, Pulau Teluk Ranjuna, Pulau Suri. Itu adalah pulau-pulau yang berpenduduk ramai lah. Pulau Bluru dengan Pulau Seratus ni bila antara yang penduduk agak ramai jugalah. Dari segi kemudahan yang ada, sebenarnya kalau orang luar mari ni, kalau melihat kepada infrastruktur di atas gugusan pula ni, bukan satu kemudahan lah. Tetapi untuk kami orang pula ni, itu adalah kemudahan kami yang ada. Kami tak ada jalan raya, kami hanya ada jalan yang berturakkan siming saja. Untuk bersaikal 3 kaki ataupun ke 5 kaki saja lebar. Itu saja. Dan juga untuk kapasiti motosikal saja. Yang tidak diturak, bukan diturak dengan tar supaya darat lah. Dari segi kita pula infrastruktur, alhamdulillah lah. Walaupun kita berada di satu gugusan pula, kita ada satu sekolah. Alhamdulillah dalam sekolah tu, satu-satunya sekolah lah, sekolah rendah, sekolah menengah kita tak ada. Dan juga infrastruktur fasiliti di sekolah Pulau Bluru tu, nak kata sempurna, nak kata ada belakang tu tak juga, tetapi penambahan tu ada dari semasa ke semasa lah. Batu daripada pendidik kes diri, apa semua benda-benda tu lah. Dan juga bila saya sebut pasal sekolah ni, komuniti pula ni, seperti juga KRT gugusan pula ni, dengan sekolah dia berpisah tiada, rapat. Sebab tu saya mengambil inisiatif menubuhkan KRT ni, bukan perjanjian lah, perbincangan asal saya nak pengurusi daripada penduduk pula, timbalan saya nak daripada wakil daripada sekolah. Bermakna cikgu yang memegang jawatan timbalan tu. Untuk apa? Untuk saya mengeratkan lagi lah hubungan antara warga kerja SKPB dengan masyarakat gugusan pulau. Okey, selain daripada sekolah, antara infrastruktur ataupun fasiliti bangunan-bangunan kita ada klinik desa. Tapi alhamdulillah klinik desa Teluk Ranjuna sudah dinaik taraf beberapa tahun lepas menjadi klinik kesihatan Teluk Ranjuna. Bermakna dulu klinik desa doktor tetap tak ada. So bila dah naik taraf sebagai klinik desa, klinik kesihatan Teluk Ranjuna, kita sudah ada satu doktor yang tetap lah. Maksudnya kapasiti pekerja-pekerja pun sudah ramai. Okey, dari segi balai raya kita adalah beberapa balai raya yang besar yang selalu digunakan, antaranya di kampung-kampung yang besar lah. Pulau Suri kita ada satu balai raya, di Pulau Tokeh sendiri kita ada satu balai raya, dan juga di Teluk Ranjuna sendirilah. Teluk Ranjuna sendiri rasanya balai raya tu sudah hancur dah, sebab terkesan banjir 2014 hari tu. Kita ada satu masjid lah di kampung Teluk Ranjuna, dan juga merupakan satu masjid yang besar lah untuk semaya Jumaat di masjid tu lah untuk semua penduduk gugusan pulau ni. Berapa orang semua jumlah penduduk? Okey, dari segi untuk pengetahuan semua, dari segi jumlah penduduk untuk seluruh gugusan pulau ni adalah lebih kurang dianggarkan dalam 5,000 orang. Ramai. Di mana pada untuk makluman semua, dan juga Pulau Bluru ni yang seperti saya sebut tadi, saya merupakan ketua pusat mengundi pada PRU 14 lepas. Di pulau sendiri ni pengundi adalah 2,100 kalau tak silap saya. Ramai. So penduduk tu, rumah kita ada lebih kurang 600 lebih buah rumah. Untuk menampung kapasiti penduduk selama lebih kurang 5,000 orang lah, kurang lebih tu. Sepanjang pengetahuan kita lah, kita bermula pada bulan 3 tahun 2020. Negara kita semua secara keseluruhan dunia sendiri pun mengalami pandemik COVID yang bermula pada 18 bulan 3. Dan semua terkesan sebenarnya. Kalau boleh diceritakan kegiatan penduduk sebelumnya masuknya pandemik COVID ke negara kita, khususnya masuk ke kawasan pulau tu, kegiatan penduduk dan juga aktiviti-aktiviti penduduk, boleh diceritakan. Okey, berkaitan dengan pandemik wabak COVID ini adalah merupakan satu kejutan lah. Pada saya bukan kejutan untuk Malaysia, dunia.
di mana pada 18 Mac tahun 2020 kita semua dikejutkan dengan satu keadaan yang cukup luar biasa, iaitu dipanggil MCO kawalan pergerakan fasa 1 pada 18 Mac 2020, di mana di situ semua keliru rakyat, termasuk saya sendiri. Apakah pergerakan PKP, pergerakan kawalan ni sebenarnya? Kita tak boleh nak tobik pergi mana ke apa semua. Ada larangan seperti 16 Mei ke apa semua diambil alih oleh tentera ke apa semua. Rupanya tidak. Rupanya hanya darurat pergerakan untuk meretah daerah, meretah negeri. Dan untuk mengetahui semua, gugusan pulau ni, gugusan kepulauan ni tidak lepas daripada pandemik wabak COVID, di mana kita dikejutkan pada tahun 2021 gugusan pulau ni diwartakan sebagai satu kawasan, satu daerah dalam Topak ni yang dikenakan PKPD. Terkejut, di mana ialah saya tak perlu cerita lah wabak tu mari menular ke mana, dia berlaku dengan cepat. Sebab apa? Sebabnya penduduk di Pulau Bluru ni, penduduk di gugusan pulau ni, geografi dia, rumah dia dekat-dekat. So bila ada seorang yang dijangkiti, habis dia cepat merebak. Tapi alhamdulillah dengan tindakan cepat jabatan-jabatan kerajaan ni, termasuk MKN, PDRM, tentera, kesihatan sendiri, mewartakan dengan cepatlah sebagai kawasan gugusan pulau ni kawasan PKPD. Okey, dari segi pergerakan semasa kita diwartakan sebagai PKPD ni adalah satu cabaran lah. Tidak diwartakan sebagai PKPD pun pergerakan ni cukup terbatas dah. Bagaimana bayangkan bila ditutup pekalan-pekalan motor, semua penduduk tak boleh nak tobik. Penduduk tak boleh nak tobik. Kita akui 3-4 hari pertama kita pening masa tu untuk mengurus mendapat satu kerjasama, untuk mendapat kesepakatan daripada polis apa semua. Kita nak hantar bekalan di Pekalai, contohnya kita nak hantar bekalan makanan tu di Pekalai Kok Majik daripada luar. Tetapi di Pekalai Kok Majik tu diwartakan sebagai pengkalai yang ditutup, tak boleh nak keluar masuk masa tu. Bagaimana kita nak mengurus benda tu? Alhamdulillah bersama dengan jawatan kuasa KRT, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung sendiri, bersama dengan jawatan kuasa daripada jabatan-jabatan kerajaan lah, kita mendapat satu penyelesaian lah, di mana kita menggunakan semua tenaga-tenaga bergabung, tenaga penduduk pula sendiri bersama dengan tenaga-tenaga sukarelawan daripada tanah darat test sendiri, di mana kita setiap kampung, saya ambil contoh sebagai contoh kampung Pulau Bluru, kampung Teluk Renjuna, kampung Patasuri saya ambil. Kita akan atas Jepan ke polis ke PDRM ambil di Pekalai Kok Majik contoh, guna bot kita hanya letak di jeti setiap kampung. Maknanya ada wakil. Maknanya contoh kita letak di jeti Teluk Renjuna, jawatan kuasa yang dilantik di kampung Teluk Renjuna tu lah akan ambil barang-barang mentah ataupun barang-barang keperluan tu di jeti untuk agihkan ke penduduk kampung. Begitu juga di Pulau Suri, kita latih jawatan kuasa kita daripada Pekalai Kok Majik ni pergi hantar di jeti Pulau Patasuri. Jadi orang kampung jawatan sendiri, jawatan kuasa sendiri tu akan agih untuk penduduk kampung. Begitulah semua untuk penduduk-penduduk kampung lain. Kalau di darat pun susah tu. Kalau di tanah daratan pun kita susah PKPD ni, apatah lagi kita di pulau ni yang dikelilingi oleh 100% dikelilingi oleh air. Dan pengangkutan utama adalah bot. Bot di situ. Mungkin saya boleh sebutkan mana asaskan KLM ini berkaitan dengan tema keluarga besar. Dari segi kita sama semangat perpaduan di kalangan penduduk orang kata banyak ulang kesepakatan. Saya cukup tertarik dan saya cukup sesuai dengan tema keluarga Malaysia, dengan keharmonian kami di penduduk gugusan pulau. Sebab apa? Sebab seperti saya cakap, saya royak pada peringkat mula-mula tadi, keharmonian kami, keluarga kami adalah satu keluarga, di mana
satu keluarga yang besar di mana kita selalu bekerjasama dengan pihak sekolah sendiri, RT ke apa-apa NGO ke dengan pihak sekolah ni, kita jadikan satu keluarga benda ni. Saya memang bersyukur bila mana Malaysia mengisytiharkan satu keluarga Malaysia. Tema tu kena dengan kami, dan kami memang mengalu-alukan lah mana-mana jabatan-jabatan ataupun mana-mana NGO yang ingin turun membantu kami di pulau. Saya memberi satu jaminan lah, insyaAllah dari segi kerjasama penduduk gugusan pulau ni, kita akan memberi satu kerjasama yang cukup jitu. Okey, selaku orang yang memegang NGO, beberapa NGO dan juga orang yang asal pula ni juga mungkin ada perancangan tuan untuk untuk pula ni, yang mana sebelum ni pun kita nak diangkat tema kepulauan dari segi industri kepulauan itu sendiri. Mungkin ada perancangan-perancangan yang akan dibuat selepas pada ni. Okey, untuk perancangan saya untuk menaikkan nama gugusan pulau lagi, adalah beberapa kaedah dan juga adalah beberapa cara saya cuba fikirkan. Antaranya saya cuba viralkan. Saya cuba viralkan melalui media-media masa saya sendiri, FB, Instagram apa semua. Dan juga yang terbaru, saya ni sebenarnya background saya ni civil engineering. Tetapi 3-4 tahun kebelakangan yang lepas, saya terfikir untuk atas diri saya untuk menaikkan nama gugusan pulau ni, saya tak mampu. Lagu mana saya nak promosi ke pulau ni. Jadi 3-4 tahun kebelakangan yang lepas ni, saya mengambil inisiatif, saya buat diri saya ni, saya terjun dalam bidang industri kreatif, industri production. Asalnya bukan nak buat satu bisnes. Asalnya saya nak buat benda ni supaya bila mana saya bersama dengan RTM, bila saya buat cerita berkaitan pulau ni, saya tak perlu keluarkan kos untuk promosi ke pulau. Sebab apa? Sebab saya terikat dengan kontrak dengan RTM, maksudnya gitu. Okey, sebagai contohnya pada tahun 2000 saya wujudkan benda ni, tak ingat saya 2017 ataupun 2018. 2018 kali pertama syarikat saya ni RA24 Production ni masuk hantar proposal kepada RTM, dan juga alhamdulillah kali pertama tu saya mengisahkan anak pula. Sebenarnya kisah tu, drama tu, cuma saya tajuk dia adalah baju Jessie Amar. Baju Jessie Amar. Sebenarnya benda ni, intipati dia, konten dia adalah kejayaan seorang budak pula. Di mana baju Jessie Amar ni, saya mengisahkan kejayaan tu seorang budak pula yang susah, tapi dia tak berapa rajin dengan belajar. Jadi saya fokus dia main bola, dia boleh pergi peringkat nasional. Di situ. Kisah benar. Adaptasi ke benda tu kisah saya lah sebenarnya. Lebih kurang gitulah. Cuma saya penceritaan dalam bentuk bola. Di mana saya selalu berpesan, kalau saya bagi motivasi, saya bagi ceramah-ceramah kepada budak-budak, adik-adik, pelajar-pelajar sekolah rendah, pelajar-pelajar sekolah menengah, pada saya, kesusahan itu adalah bukan penghalang kepada sesuatu kejayaan yang kita nak capai. Yang penting kita usaha. Daripada situlah saya mempromosi ke Pulau Bluru ni. Syuting memang syuting sepenuhnya, keseluruhannya adalah di Pulau Bluru. Dan juga di floating market Pulau Suri. Dan juga di Pulau Tongkai sendiri. Di mana daripada situlah, dan alhamdulillah penilaian RTM, saya mendapat anugerah Telemawi khas lebih kurang terbaik lah. Dan saya dijemput ke Selamat Pagi Malaysia lagi untuk mempromosikan pula ni. Dan juga untuk tahun yang kedua, alhamdulillah RTM bersetuju lagi dengan proposal saya yang diberi tajuk Antara Pulau. Itu yang dalam perancangan. Ini akan insyaAllah lah dalam awal bulan sebelah ni saya start syuting lah. Di mana permulaan dia juga di gugusan pulau sendiri. Intipati Antara Pulau. Okey, intipati
yang berkaitan tajuk antara pulau ni, sebenarnya pulau ni, pulau saya pencerita dia bukan satu pulau yang cantik, tapi pulau ni boleh diketengahkan sebagai satu pusat peranginan, sebagai satu pusat tarikan. Tetap saya mengetengahkan supaya rakyat Malaysia ni lebih mengetahui bahawasanya di gugusan Pulau Bluru di Tupak ni ada satu pulau yang menarik. Antaranya seperti floating market sendiri, antaranya restoran terapung sendiri. Okey. Sebab apa? Bila saya nak ketengahkan lagi floating market ni supaya rakyat Malaysia lebih mengetahui destinasi ni, dia mari pula ni tidak sekadar nak pusing tengok pula saja. Dia boleh berhenti di floating market tu yang ada seminggu sekali setiap hari Sabtu. Cuma tertangguh lah ni selama 2 tahun dah kerana kita PKP. Sebab saya melihat pengunjung ni kadang-kadang ni hampir 5,000, 3-4,000 sehari tu, hari minggu tu. Dia dalam masa yang sama, bila mana pengunjung daripada tanah Jarak tu mari mari pula, automatik income pendapatan penduduk pula ni bertambah. Saya bagi contoh lah, orang-orang pula boleh jual di floating market tu, memberi peluang, dia menambah pendapatan. Dia juga seperti sedia maklum, saya interview lah, orang panggil saya kecek dengan driver bot ni. Pendapatan dia tu untuk hari Sabtu sore-sore tu tak lari daripada 300-400 sehari, ataupun boleh mencecah sehingga 500 sehari. Start pada pagi tu sampai pukul 2, pukul 3 petang je. Itu tak masuk orang yang nego lah. Itu saya sentuh dari segi pendapatan penduduk kampung ni hak bawa bot. Hak bawa bot untuk bawa pengunjung di kali motor tu bawa pergi ke floating market. Dan juga saya ada juga kecek dengan 2-3 orang penjual, orang kampung hak dijual di floating market tu sendiri. Dia ya alhamdulillah boh. Loan ni hak mana jual di floating market tu, bos takat nak buat gaji bersih 200-300 hari tu, 100 tu tak kurang. Maksudnya keuntungan di situ. So bila mana saya cuba mempromosikan lagi floating market tu sendiri, kecantikan dan juga keindahan dan juga keunikan gugusan pula ni, saya nak biar orang luar tu ramai mari lagi sini. Tidak semestinya kena pergi Pulau Perhentian. Mari di gugusan Pulau Bluru ni. Resort untuk bercuti pun ada, walaupun dia tidaklah sehebat lagi, tapi insya-Allah dalam perancangan saya sendiri untuk mengetahui semua, saya nak buat houseboat. Bui masa saya. Saya nak di kampung ni pun banyak homestay yang dibawa inak desa dulu. Yes, betul. Cuma dibaikkan, kena baik pulih semula lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada pengunjung mari, so dia tidak memberi satu income dan juga bukan satu bisnes lah. Saya cubalah promosi pula ni sendiri atas kapasiti saya. Saya buat engagement dengan jabatan-jabatan ni. Dalam 5,000 penduduk tadi, mungkin ada kejayaan anak pulau yang mungkin kita orang lain, orang luar daripada ni pun yang tidak nampak. Sebab mungkin ada yang dekat sekolah, dekat remaja sendiri yang menjadi kejayaan, memberi kebanggaan kepada warga pula. Okey, dari segi kejayaan, saya nak sentuh sikit dari segi dulu kita bermula dengan kejayaan di sekolah kebahasaan Pulau Bluru lah. Sebenarnya penduduk pula ni daripada saya lagi, dan juga sebelum saya lagi, mewarisi. Maksudnya mewarisi, kalau kita kejayaan budak-budak pelajar, adik-adik pelajar Pulau Bluru ni, antara sukan yang paling top adalah reneh dan juga takraw. Dan juga saya ni main takraw peringkat sekolah rendah ni darjah 4 lagi. Kalau dulu kat Piala Perlis, saya boleh pergi peringkat Kelantan masa tu. Dan reneh sehingga hari ni saya sendiri pun boleh capai kejayaan reneh ni. Kita orang lain bereneh training dalam kolej, kita ni training dalam sungai. Sungai je ni. Ni sungai ni tempat budak-budak sekolah, budak-budak SK PB ni training ni. Di mana kejayaan ni saya boleh tunjuk.
Mas saya sendiri pun boleh Perak di peringkat Malaysia. Dan juga dia di interview hari tu sebenarnya. Banyaklah. Dan juga dari okey, kita pergi ke Jaya Air anak-anak pula ni selepas pada universiti. Alhamdulillah ramai dah. Dari segi berjaya, dari segi bekerja, makan gaji, berjaya dari segi menjadi seorang perniaga. Alhamdulillah cikgu-cikgu pun ramai dah anak-anak pula ni yang berjaya. Dan juga itu merupakan harapan saya supaya lebih ramai yang berjaya. Mari bersama mana anak-anak pula ni yang sudah berjaya, mari dengan bersama hamba, bersama dengan saya untuk kita sama-sama tabur bakti, curahkan kembali kejayaan kita tu untuk adik-adik, untuk anak-anak kita di gugusan pulau, supaya kita dapat melahirkan ramai lagi anak-anak pula yang lebih berjaya daripada kita semua. Harapan saya lah, saya memohon dan saya merayulah kepada semua penduduk gugusan pulau ni, marilah kita sama-sama bersatu hati, marilah sama-sama kita berganding bahu, marilah bersama-sama dengan hamba, dengan saya dan juga dengan orang lain, kita bergabung, berpadu tenaga supaya kita dapat mengharmonikan lagi silaturahim kita lah antara penduduk pula, dan juga kita memberi kerjasama kepada orang-orang di luar sana yang ingin datang ke pulau, yang ingin membantu kita, sama-samalah kita membantu. Dan juga harapan saya lah kepada pihak luar sana, pada NGO-NGO, pada jabatan-jabatan kerajaan, turunlah, tengoklah kami, bantulah kami di sini apa yang patut dan apa yang perlu, terutamanya dari segi bila kami menghadapi kesusahan banjir. Seperti sedia maklum, banjir ni sebenarnya adalah perkara biasa untuk kami penduduk gugusan pula. Tak, banjir itu adalah luar biasa. Itulah harapan saya. Dan harapan saya kepada kerajaan Malaysia sendirilah, saya ingin mengambil kesempatan ni. Acap kali dah saya mengutarakan ataupun saya mengetengahkan untuk di pulau ni ada sebiji bala polis. Saya nak di pulau ni ada bala polis sendiri. Bala ni kebergantungan kita adalah pada bala polis Palik Band dan juga pada bala IPD Tupak sendirilah. So harapan saya lah, saya nak ada bala polis sendiri. Sebab apa? Sebab klinik boleh ada. Kenapa bala polis tak boleh ada? Sebab kita penduduk sini 5,000 orang. Supaya dapat lagi, bila polis ada ni, dapat lagi membantu untuk keharmonian kami penduduk di pulau ni. Dan juga bila mana PKPD, bila mana PKP, pandemik kita Malaysia dilanda wabak Covid ni, bila pembelajaran sekolah secara PDPR secara online, di sinilah kami Sekolah Kebahasaan Pulau Beluru menghadapi satu masalah yang cukup besar. Yang cukup besar. Sebelum ni kita ada masalah lain dah, kita boleh handle. Tapi masalah berkaitan dengan internet ni, kita tak boleh nak handle. Sehingga ke hari ni, bagaimana saya ingin melahirkan generasi-generasi ataupun pelapis-pelapis ataupun adik-adik penduduk di pulau ni berjaya dari segi pelajaran. Bila mana 2 tahun adik-adik di SK Pulau Beluru tak boleh nak belajar secara sempurna sebab kita kekangan line internet, jaringan internet tu, kita kekangan kat situ. Saya pun dah beberapa kali dah membuat permohonan menggunakan nama KRT sendiri, menggunakan PIBG sendiri bersama dengan sekolah, menggunakan dengan pihak masjid sendiri, jawatan kuasa apa sendiri. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang kini diterajui oleh Tan Sri Anwar Musa yang begitu menitik beratkan berkaitan permasalahan jaringan internet, di mana beliau telah mengumumkan program ni yang dinamakan program Jendela. So harapan saya, tengoklah benda ni wujudkan satu pencawan di Pulau Beluru ni, di sekolah pun ataupun di pulau mana-mana, supaya untuk memudahkan adik-adik untuk belajar semasa PDPR. Itu saja saya rasa harapan saya lah. Itulah semua sedikit sebanyaklah daripada saya.
sebelum saya nak ucap sekali lagi lah. Saya nak ucap jutaan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Kelantan kerana memilih gugusan pulau untuk buat satu program seperti yang saya maklum tadilah pada saya. Program ni cukup bermakna yang diberi nama Influencer at Japan, Jabatan Penerangan. Saya jutaan terima kasihlah kepada pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kelantan sendiri. Jutaan terima kasih, saya mewakili penduduk pulau lah di situ. So saya rasa setakat tu dululah. Sesungguhnya mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang lemah itu datang daripada diri hamba sendirilah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih. Saya mewakili Jabatan Penerangan Negeri Kelantan yang mengucapkan terima kasih kepada ahli panel yang kita jemput untuk program pada kali ini, di program Influencer Japan, Cabaran Anak Pulau, di mana keistimewaan yang kita dapat daripada penceritaan, daripada ulasan panel kita pada kali ini. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini adalah untuk kita mengangkat kehidupan warga pulau yang yang kita rasa satu keistimewaannya adalah lain daripada yang lain, iaitu kepulauan yang diliputi oleh pulau-pulau kecil, menjadikan ia satu keistimewaan terutamanya kepada warga negeri Kelantan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan boleh siaran ini akan disiarkan di dalam Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Yang masih belum subscribe, yang mana masih belum like, supaya sama-sama kita mengikuti siaran-siaran ataupun rancangan yang akan kita buat dari semasa ke semasa, mengangkat martabat kehidupan masyarakat dan juga keseluruhannya rakyat Malaysia. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.